إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terselamat daripada segala ujian bencana di dunia dan juga di hari akhirat. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Dialah Tuhan menciptakan malam dan siang silih berganti supaya manusia dapat mengambil pelajaran, supaya manusia dapat bersyukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 1 tahun telah berlalu penuh dengan segala kejadian, baik yang duka ataupun yang suka. Maka datang pula 1 tahun yang kita sama-sama berada sekarang di awal tahun baru. Kita tidak tahu apakah Allah akan melakukan di dalamnya. Hari-hari telah berlalu, hari demi hari, siang demi siang berlalu, bulan ke sebulan hingga sampai menjadi setahun. Kita dipenuhi dengan bermacam-macam hikmat dan juga bermacam-macam pengajaran yang berlaku di dalam peristiwa-peristiwa yang masa lalu dan juga yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Kita mendapati ramai manusia yang selalu bergembira pada tahun-tahun yang lepas, dan juga kita mendapati ramai juga manusia yang derita, yang susah pada tahun-tahun yang telah lalu. Ramai anak-anak menjadi yatim piatu kerana ayahnya telah meninggal. Ramai juga isteri-isteri menjadi balu mati suami
kerana kejadian-kejadian yang tidak kita ingini. Kita dapati rumah-rumah selalu bergembira, ahli-ahlinya dengan kedatangan bayi-bayi yang baru lahir. Dan juga kita mendapati rumah-rumah manusia yang sedih, merasa sayu kerana kehilangan orang-orang yang disayanginya. Begitulah keadaan-keadaan manusia hidup di alam dunia ini. Bermacam-macam ujian yang Allah uji ke atas kita. Bermacam-macam percubaan dan bala yang kita dapat melihat dengan mata kepala kita. Berbentuk-bentuk macam-macam dalam rupa banjir yang tidak diingini oleh manusia, sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Gempa bumi yang berlaku di sana sini, permusuhan yang berlaku di sana sini menyebabkan kematian-kematian yang ramai di kalangan manusia. Inilah lumrah hidup manusia. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama buat muhasabah daripada pelajaran-pelajaran yang lalu ke atas diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu, kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Hitungkanlah, muhasabahkanlah diri kamu, apakah persiapan yang kamu siap untuk pergi hari esok. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tahu segala-galanya apa yang kamu kerjakan. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu." Periksakanlah diri kamu, kamnuankanlah diri kamu sebelum kamu dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaikum. Timbangkanlah amalan-amalan kita sebelum amalan-amalan kamu ditimbangkan pada hari esok. Wasta'iddu lil ardil akbar. Bersiap sedialah kamu untuk menghadapi hari yang penuh dengan huru-hara, ialah pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 18, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari esok, yakni hari kiamat di padang mahsyar, kamu akan dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Kamu sedikit pun tidak boleh menyembunyikan segala amalan kamu. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, karena demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Maksudnya, dua kaki anak Adam tidak dibenarkan bergerak pada hari kiamat di padang mahsyar sehingga ditanya ke atas kamu
Dalam hadis lain dia kata an arba'in, dari 4 perkara. Pertamanya, dia akan tanya tentang umur kita. Hatta yus'ala an umrihi. Dia akan tanya tentang umur kita. Fima afnahu. Pada perkara apakah kamu habiskan umur-umur kamu 60 tahun, 70 tahun? Adakah kita habiskan umur kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita habiskan dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita habiskan umur kita dalam mempelajari ajaran-ajaran agama, atau kita mensia-siakan umur kita dengan suka, leka dan tidak berfaedah? Akan ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, tahankan mereka di sini, di padang mahsyar. Sesungguhnya mereka ini akan ditanya. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan kamu, kamu semua akan ditanya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang kamu lakukan di atas dunia dulu. Kita akan ditanya habis. Nah, yang pertama dia tanya umur kita. Nah, dia akan tanya segala amalan kita. Baik amalan kita berbentuk perbuatan, perkataan, tingkah laku dan sebagainya, akan ditanya semua. Semua itu akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam buku catatan, yang buku ini tidak boleh didelete, tidak boleh dihapuskan, tidak boleh dibatalkan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab, diberikan kitab, diletakkan kitab, maknanya buku catatan yang Allah catat untuk setiap manusia, yang dituliskan oleh Raqib dan Atid. Setiap ucapan kita dikira semua. Fataral mujrimina mimma fih, orang-orang yang bersalah melihat kandungan-kandungan yang ada dalam buku catatan itu. Musyfikuna, cukup takut. Nah, cukup takut. Nah, tengok nampak habis. Nah, tu. Wa yaquluna ya wailatana, dan dia berkata, alangkah celakanya aku. Ma li hadzal kitab, apakah buku-buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terbit daripada aku kecil dan besar, malaikat ditulis belaka. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua amalan-amalan kita yang kita laku di atas dunia ni ada belaka dalam buku tu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak zalim ke atas hambanya walau seseorang pun, sebab Allah hantar rasul kepada kita. Allah tak zalim. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Isra, aku tidak akan seksa hamba-hambaku kecuali setelah aku hantar rasul. Tugas rasulnya ialah memberi khabar gembira dan memberi peringatan kepada manusia. Wa ma ana illa nazirun mubin. Tidaklah aku ni malaikat seorang nazir, seorang yang memberi peringatan kepada hamba-hamba dia, kepada umatnya. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu gunakanlah masa-masa kita supaya berfaedah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan masa yang Allah beri kepada kita, kerana umur kita ni adalah modal yang paling berguna sekali yang kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tanya habis. Nah, ke atas kita, wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im.
kamu akan ditanya pada hari esok segala nikmat yang Allah beri pada kita. Tanya mata kita, tanya telinga kita, tanya mulut kita, tanya kesihatan kita, tanya berlaku. Maka sebab itulah buih peluh manusia di padang mahsyar tu jadi laut. Ada yang tenggelam, ada yang sekat tekuk, ada yang tenggelam tiba kerana lamanya. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Masa muda kita dah buat apa? Dan dia akan tanya juga masa muda kita, an syababihi fima ablahu. Nah, tanya umur kita 60 tahun, 70 tahun, tanya masa muda kita. Mek daripada 15 hingga sampai 40. Nah, itu adalah masa muda. Fima ablahu, pada apakah umur kamu nu digunakan di dalam ujian hidup kamu. Nah, kerana masa muda ni adalah masa yang disoal khusus oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat esok. Kerana kebanyakan orang muda-muda ni ia terlalu leka dengan kehidupan muda dia. Nah, dia ingat kata dia lama mati lagi sebab dia baru umur 20 tahun baru, 25 tahun baru. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu nampak kata mati itu lama lagi, tapi Allah kata aku tengok dekat dah mu. Nah, sebab itulah kita tak ada buat persiapan. Masa muda duk leka kita. Nah, dalam satu ucapan orang Arab, bukan hadis nah. Nah, dia kata man syabba ala syai'in syabba alaihi. Ini masa muda. Siapa-siapa yang biasa hidupnya masa muda-muda, masa kecilnya dengan satu-satu perbuatan, satu-satu tingkah laku, syabun alaihi, dia akan menjadi dewasa dengan keadaan demikian. Jadi muda dengan keadaan demikian. Kalau kita biasa tak kisah dengan semaya, maka besar pun dia tak kisah dengan semaya. Kalau kita biasa dengan perangai-perangai buruk masa muda-muda kita, maka besar tua pun tak jadi lagu itulah. Sebab perangai dia payah nak hilang. Wa man syabba ala syai'in mata alaihi. Siapa-siapa yang dewasanya di atas perangai, satu-satu perangai, maka dia mati dengan demikian. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau masa muda kita duk leka dengan minum arak, duk main judi, dia mati dengan demikian. Nauzubillah min zalik. Wa man mata alaihi bu'isa alaihi. Wa man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan perangai dia lagu tu, pada hari akhirat esok akan dibakit lagu itulah. Nah, sebab itulah Allah akan tanya masa muda kita, adakah masa muda kita ni kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau masa muda kita duduk leka, duduk tepi jalan, duduk kedai kopi, atau kita duduk dalam masjid. Nah, atau kita berada di dalam halaqah-halaqah Al-Quran di dalam masjid. Ini kita kena tanya diri kita masing-masing, sebab sini semua akan tanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu, marilah kita muhasabah diri kita, supaya kita ni akan terselamat daripada soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak buat kira learning ke, pada hari akhirat esok susahlah kita. Dan Allah akan tanya juga tentang ilmu kita. An ilmihi fima fa'ala. Allah akan tanya ilmu kita, pada perkara apakah kamu lakukan. Kerana ilmu ni adalah dia ada samarah. Samaratul ilmu al-amal. Adakah kita pandai royak kat orang tapi kita tak pandai buat? Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu pandai cerita, pandai royak kat orang tapi kamu tak pandai buat? Cukup murka di sisi Allah orang yang pandai royak kat orang tapi tak pandai buat. Nah, dalam surah Saf. Nah, oleh itu, seorang ulama ni, dia
nak kata dia tu alim atau tidak alim, tengok di perbuatan dia. Kalau ilmu dia ada tapi tak beramal dengan ilmu, itu bukan orang alim. Nah, kerana orang alim ni orang beramal dengan ilmunya. Nah, sebab orang alim ni warasatum minal anbiya, orang dapat saka daripada nabi. Nah, nabi ni sebagai contoh kepada umat kita, umat dia. Nah, maka ulama-ulama ni adalah pasti kena beri contoh kepada orang-orang hak dia duk ngajar tu. Jangan pandai oyak tapi tak pandai buat. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah orang hak yang digelarkan ulama. Maka ulama di sini Imam Syafi'i kata bukan ulama kalau dia tidak beramal dengan ilmunya. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, oleh itu marilah kita sama-sama insaf dan sedar bahwasanya kita akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita saat itu tidak ada apa-apa. Nabi SAW ditanya, siapakah orang mukmin yang paling cerdik? Nabi ditanya, ayyul mukmin akyas, siapakah orang mukmin yang paling cerdik? Nah, Nabi jawab katanya, orang mukmin yang paling cerdik ialah orang mukmin yang banyak ingat mati. Nah, orang ingat mati banyak ni orang cerdik, sebab dia tahu kata dia nak pergi, tak ada nak duduk sini. Dan orang paling bagus membuat persiapan untuk hari mati dia, untuk hari yang nak pergi. Nah, begitulah tunjuk ajar daripada Nabi SAW supaya kita sentiasa muhasabah diri kita. Adakah kita pada waktu pagi tadi kita salat subuh berjamaah atau tidak? Dan kita berzikir tidak? Kita baca Quran tidak? Kita kena tanya hari-hari kepada diri kita. Nah, ataupun kita bangun tidur tadi lewat, kenapa aku lewat? Nah, kenapa aku tak ada dengan sekali dengan Tok Imam? Nah, umpamanya kita kena tanya hari-hari itu. Nah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi perkara yang akan ditanya ialah yang paling akhir sekali, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan tanya harta kita, dari manakah kamu memperolehinya dan pada perkara apakah kamu belanjakannya. Kerana harta ni, hak yang kita milik ni, ia mempunyai dua mata. Boleh jadi menjadi kebajikan selama-lamanya, boleh jadi menjadi kemudaratan kepada kita selama-lamanya. Kalau kita tak pandai guna, kalau kita tidak waspada dalam kita mencari nafkah kita. Kerana hasilan-hasilan yang diperolehi manusia ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah melalui cara yang halal atau cara yang haram? Kerana hasilan yang kita dapat melalui cara yang halal, dia boleh membantu diri kita, boleh menyinarkan hati kita, boleh melapangkan dada kita, boleh menenangkan hati kita, dan boleh membuat kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh membantu kita, anggota kita dalam kita mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan yang paling istimewa sekali menyebabkan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala harta-harta yang kita dapat melalui cara yang halal, yang haram, ini akan menjadi bencana, menjadi bala ke atas diri dia, menyebabkan hati dia jadi keras, menyebabkan cahaya keimanannya dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Abi Waqqas telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id bin Abi Waqqas ini adalah khali Nabi dan Nabi cukup kasih kepada dia. Pada satu hari dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'id, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani mustajabud da'wah." Tolonglah kamu berdoa kepada Allah supaya aku ni diterima akan doa. Kalau aku berdoa, Allah terima doa aku. Minta pada Nabi supaya Nabi tu minta doa kepada Allah. Nah, tapi yang sebenarnya Nabi ni boleh angkat tangan dia. Nah, ya Allah tolong perkenankan doa saat ini. Nah, tapi Nabi tak buat lagu tu. Nabi nak ajar kepada umat dia. Dia kata, "Ya Sa'id, atib mat'amaka yakun mustajabud da'wah." Tolong perelokkan segala makanan kamu. Ni jangan masuk sesuap nah. Perelokkan makanan kamu, nescaya doa kamu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah di mana diri Nabi Muhammad dia ada dalam genggamannya. Innal abda la yakzifal luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu amalin arba'ina yauman. Sesungguhnya seseorang hamba la yakzifu luqmatal haram fi jawfihi, memasukkan sesuap yang haram di dalam perutnya, ma yataqabbalullahu minhu amalin arba'ina sanah, Allah arba'ina yauman. Allah tidak akan terima amalan dia selama 40 hari. Kita masuk satu suap makanan haram ke dalam mulut kita, menjadi daging darah kita, Tuhan tak terima amalan kita 40 hari. Wa ayyuma abdun nabata lahmahu min sahtin fannaru aula bih. Mana-mana hamba yang subur daging darah dia daripada makanan yang haram, maka api neraka tempat dia. Rawahu At-Tabari. Oleh itu, marilah kita muhasabah diri kita. Jagakanlah diri kita supaya kita terselamat daripada murka Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.